Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino World Channel. Okey, kalau hampa tengok hari ni apa yang saya nak kongsikan dengan hampa semua berkaitan dengan top speed versus RPM. Sebab ramai yang duk tanya saya macam mana kita nak buat motor kita ni bagi top speed dia padu, okey, tapi enjin standard. Okey, hari ni saya akan cuba kupas bagi kita semua faham supaya tak ada lagi orang yang buat kesilapan dalam duk setting sprocket, okey, duk modify motor ataupun buat satu benda yang ikut-ikut. Jadi hari ini kita akan cuba tengok kupas benda ni supaya kita semua boleh sedikit pemahaman daripada apa yang saya nak kongsikan. Okey, jom kita sama-sama tengok. Okay, dalam soalan yang saya bagi kat hampa tadi, kalau hampa tengok saya ada bagi satu soalan yang mana soalan tu dia lebih menjurus kepada apakah bacaan yang paling terbaik untuk kita punya RPM apabila kita ada pada satu-satu kelajuan, adakah pada RPM yang rendah ataupun RPM yang tinggi. Jadi yang ni semua dia bergantung pada macam mana kita setting motor kita. Okey, kalau kita salah setting, mungkin motor kita akan makan minyak lebih. Kalau kita pandai setting, mungkin motor kita akan makan minyak yang efisien tapi pada kelajuan yang cukup tinggi. Yang ni yang kita nak cuba fahamkan dalam kita punya video hari ni. Benda pertama yang kita nak bincang hari ni adalah pasal kelajuan. Semua orang kalau hampa tengok dalam banyak carian dalam YouTube ke mana ke, bila nak beli motor saja dia akan search top speed motor sekian-sekian. Motor ni kalau hampa tengok dari segi basicnya, dia punya kelajuan ni, yang mana yang dikatakan ukuran untuk kelajuan adalah pergerakan motor ni, okey, yang menunjukkan laju mana dia bergerak. Jadi kelajuan ni orang, kalau kita kebanyakan orang dia akan kata ukur menggunakan GPS. Itu adalah yang paling akurat lah. Maksudnya dari segi pergerakan, itu pun kita kena tengok dia punya pergerakan yang perlahan ataupun pergerakan yang laju. Jadi dia punya tolerance akan ada di sana, accuracy dia akan ada di sana mengikut kelajuan tertentu. Tapi untuk biasanya motor ni digunakan untuk mengukur kelajuan ni, dia akan gunakan speedometer ataupun dia akan gunakan sensor untuk mengukur kelajuan, sama ada mereka letak di pada bahagian tayar ataupun mereka akan letak di bahagian sprocket. Jadi itu adalah antara measurement untuk ukur kelajuan. Kelajuan ni dia akan menentukan berapa bacaan meter kita tu bergerak, sama ada dalam bentuk kilometer sejam ataupun dalam bentuk batu sejam. Macam saya kata tadi, kalau nak ukur kelajuan ni diukur melalui kita punya speedo gear, yang mana speedo gear ni menggerakkan kita punya kabel ni dia akan tuju kepada kita punya meter, dan meter kita akan start berfungsi ikut ringan atau berat. Yang tu bukan satu ukuran bagi saya lah, tapi itu mengikut kita punya motosikal ni. Kalau hampa tengok motor yang bersisi rendah ni, selalunya meter dia lebih ringan sikit. Yang motor bersisi besar, dia punya meter dia akan berat sikit. Jadi kalau hampa tengok, selalunya motor VF3i ni dia punya ralat dengan GPS ni lebih kurang 10 ke 15 km sejam. Jadi kalau hampa tengok untuk VF3i V1 dengan V2 ni, dia pasang speedo cable ataupun speedo gear ni kat bahagian belah kiri sana, dia akan direct naik ke bahagian meter dan dia akan pusing. Tapi kalau untuk LE dan Pro, dia akan pakai sensor di sebelah sini, dan kalau hampa tengok setengah motor dia akan pakai sensor pada bahagian sprocket. Itu adalah alat untuk kita ukur kelajuan motor kita. Itu belum kita sentuh tentang enjin. Sebab apa? Kelajuan ni diukur berdasarkan pergerakan motor. Jadi selaju mana motor kita bergerak, dia pula bergantung kepada kekuatan enjin kita. Jadi dua benda ni dia saling bersangkutan dan saling bersangkut paut. Yang tu lagi kita akan cerita pasal macam mana RPM boleh berfungsi. Lah ni kalau hampa tengok pada bahagian meter motor kita, dia ada dua bahagian. Kalau hampa tengok ni, minta maaf buruk sikit. Okey, yang ni tak penting. Yang kita nak tengok lah ni, macam mana kita nak tahu satu-satu kelajuan yang ideal untuk motor kita. Kalau hampa tengok di sebelah kiri ni, yang ni terdapat tachometer untuk kita punya RPM, dan sebelah kanan ni kalau hampa on, dia akan naik meter untuk kelajuan kita, sama ada ukuran kilometer sejam atau miles per hour. Untuk VF3i ni dia pakai kilometer sejam. Jadi kalau hampa tengok maksimum meter yang dia akan naik adalah 199 km sejam.
Sebab itulah kalau hampa tengok kebiasaan orang yang duk test GPS ni, apabila daripada modified motor, bila kelajuan dia melebihi 199, sebab itulah penggunaan GPS banyak digunakan oleh motor-motor yang dah melakukan modifikasi untuk ukur kelajuan selepas 199 tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya, barulah masuk kepada banyak orang muda yang duk suruh kita ukur pakai GPS tu. Kalau bagi yang baru duk berjinak-jinak dengan motor ni, mereka pun tak tahu yang GPS ni pun boleh kalau kita nak buat bagi selari dengan meter motor kita kalau kita nak buat sebenarnya. Itu hampa kena belajar lagi lah. Jadi kalau hampa tengok ni, untuk kita mengukur menggunakan GPS tu, itu adalah satu benda yang berbeza yang hampa mungkin boleh gunakan untuk motor hampa. Kalau contoh motor hampa dah melakukan modifikasi nak melebihi 200 km sejam, tapi kalau untuk biasa pakai meter motor cukup lah. Okay, jadi kalau hampa tengok balik sekarang ni, kalau kita punya bacaan dari segi kita punya RPM ni, apa maksud RPM? RPM adalah revolution per minute. Maksudnya setiap putaran yang berlaku dalam enjin motor kita ni, dia ukur dalam berapa revolution. Revolution ni adalah putaran yang berlaku dalam enjin dalam masa seminit. Jadi di sini dia tunjuk dah daripada angka 0, 1 sampai 11. Jadi ini adalah indikator macam mana nak ukur teruk tak teruk enjin kita bergerak. Inilah dia zon yang dia dah tentukan kat kita. 0 sampai 9 ni adalah zon yang selamat. Maksudnya zon putih. Bila masuk ke 9 sampai 11 ni adalah zon merah. Jadi zon merah ni adalah zon berisiko untuk enjin kita. Sebab tu dia buat cut off pada motor kita ni 9,500. Dia block siap-siap supaya enjin kita lebih bertahan lama dan durability enjin kita lebih baik. Okey, jadi orang tanya macam mana pula yang kita duk modify motor, kita tukar ECU, kita duk buka, kita punya RPM bagi tinggi. Okey, itu konsep mudah kalau hampa tengok. Sebab itulah apabila S1M dia keluarkan VF3i Pro ataupun LE tu, dia terpaksa naikkan dia punya RPM kepada 10,500 untuk menambahkan horsepower pada motor ni dan juga nak meet dengan kita punya cita rasa nak naik motor laju. Jadi apa yang dia buat pada enjin, dia terpaksa tukar setengah komponen enjin yang mungkin saya tak boleh listkan dekat sini. Yang utama sekali yang selalunya orang sebut adalah spring valve lah. Sebab spring valve ni antara basic, kalau motor kita terlalu tinggi RPM, dia akan floating. Sama ada hampa nak tengok dari segi benda-benda yang lain macam retainer dan sebagainya tu, yang tu kita masuk topik lain sebab yang tu dah termasuk dalam kategori modifikasi. Tapi kalau untuk basic ni yang selalunya akan menjadi masalah pada motor kita, enjin standard dengan barang-barang yang standard yang kita tak tahu sendiri durability dia macam mana, bila kilang dah tetapkan 9,500, kita buka sampai 10,500 atau 11. Jadi risiko amat tinggi pada enjin. Sebab apa? Lagi tinggi nilai ni, lagi teruk enjin kita bekerja. Maksudnya kalau hampa tengok, bila kita pakai ratio yang tinggi, maksudnya macam motor ni standard dia pakai 3.2. Hampa tengok dia punya cut off sangat cepat sampai ke 9,000 sebab torque motor tinggi. Jadi pada kelajuan yang tinggi, motor struggle untuk duduk dalam zon merah walaupun kita punya kelajuan baru mencecah 1.3 atau 1.4. Pada masa tu, motor kita dalam struggle punya keadaan enjin, dia akan makan minyak dan dia mungkin boleh menyebabkan enjin kita cepat mengalami kerosakan. Yang tu yang kita nak cuba elakkan, sebab selagi mana enjin kita bekerja dengan terlalu keras ataupun teruk, possibility untuk enjin kita cepat rosak tu adalah tinggi. Jadi itulah soalan yang saya tanya tadi, pada kelajuan apakah yang terbaik untuk motor kita. Yang tu saya akan cerita sikit lagi macam mana nak tentukan kelajuan yang ideal untuk motor kita. Jadi soalan saya tadi, kalau contoh kelajuan kita sekarang ni pada 160 km sejam, untuk keempat-empat jawapan tadi 160 km sejam pada RPM 10,000. Maksudnya kalau saya dapat 160 km sejam pada 10,500 RPM, maksudnya motor saya ni bekerja pada paras yang paling maksimum hanya dapat 1.6. Memang motor nampak padu, dia boleh pi lagi, tapi kita punya setting sprocket tadi mungkin menghadkan kelajuan kita setakat 160 km sejam, tetapi pada paras yang cukup bahaya pada enjin. Kalau yang kedua, kalau kita tengok, dia menggunakan mungkin ratio yang lebih rendah, dia punya speed sama 160 km sejam. Dia punya bacaan RPM dia pada 9,500 RPM. Pada 9,500 RPM masih lagi dalam zon merah. Okay? Tapi kelajuan dia 160 km sejam tadi lebih baik daripada yang pertama tadi, sebab yang pertama menggunakan tenaga yang lebih pada 10,500. Yang ketiga, kalau kita tengok speed yang sama 160 km sejam, dia duduk berada pada 9,000 RPM pada paras yang paling hujung sini. Itu pun masih dikonsider sebagai kelajuan tadi, dia masih berada dalam zon merah.
Yang keempat, kalau kita tengok kelajuan yang sama 160 km sejam, dia berada di bawah RPM 9000 iaitu 8800. Jadi inilah top speed yang paling ideal untuk motor kita. Sebab apa? Motor kita bekerja di bawah kemampuan sebenar untuk capai top speed yang tertinggi iaitu 160 km sejam. Lah ni hampa cuba tengok video yang saya kongsikan ni. Berapakah bacaan RPM saya pada gear 5 yang saya masukkan, dan bila saya masukkan gear 6 berapakah bacaan RPM dan berapakah meter kelajuan yang saya capai pada masa tu. Kalau hampa pernah tengok dalam video sebelum ni, saya dah tunjuk kat hampa macam mana saya buat kompilasi maksimum gear 5. Inilah contoh maksimum gear 5 yang saya nak tunjuk kat hampa. Hampa kena tarik untuk gear 5 ni sampai maksimum, sebab pada gear 5 maksimum inilah yang hampa akan dapat hampa punya top speed yang paling ideal. Contohnya macam lah ni, saya akan masuk sampai maksimum 9500 RPM, saya akan dapat lebih kurang dalam 160. Saya akan masuk gear 6, saya hampa tengok saya punya RPM akan drop ke 8500 ataupun 8800 dan kita akan maintain. Jadi kalau hampa tengok, yang saya sarankan kat hampa perlu dapatkan maksimum gear 5 tu berapa. Itu adalah top speed yang paling ideal sebenarnya. Kalau hampa tengok tadi, saya setting dengan sprocket 1540. Saya punya gear 5 maksimum 164. Bila saya turun gear 6, saya turun RPM kepada 8500. Motor masih maintain kelajuan yang sama. Bagi saya dah cukup okey untuk saya cruise atas highway. Motor masih bekerja di bawah 9000 RPM. Top speed pun dah okey, 164 km sejam. Cuma kalau ada bantuan angin daripada kereta, motor, ataupun kalau setengah orang dia nanti meroket atas motor, dia akan dapat kelajuan yang lebih tinggi. Tapi untuk saya, kita ambil selebih daripada 8500 iaitu 1000 RPM yang berbaki itu sebagai bonus kalau kita dapat support. Sebab tu kalau hampa tengok video-video yang saya buat, apabila masuk gear 6, kita perlu follow motor-motor yang berkelajuan tinggi. Sama ada kita nak follow motor superbike ke, tapi memang mereka akan tinggal lah selalunya. Tapi kalau kita follow, mungkin kita akan dapat angin dan motor kita akan dapat maksimum punya top speed. Cuma hampa jangan maintain pada RPM yang terlalu tinggi. Jadi untuk motor kita yang standard ni, bagi saya kalau hampa dapat kelajuan melebihi 160 km sejam, tu dah cukup baik. Tapi sebaiknya settinglah kita punya sprocket ni untuk dapatkan di bawah 9000 RPM untuk dapatkan maksimum top speed yang terbaik. Kalau selebihnya untuk waktu-waktu yang kita nak rembat motor, hampa boleh lakukan macam saya beritahu tadi, sama ada kita ambil angin orang depan ataupun kita tunduk sikit dan kita akan dapat kelajuan maksimum untuk kita punya gear 6. Cuma jangan terlalu panjang kita main pada RPM yang tinggi sebab dia boleh memudaratkan enjin kita. Jadi kalau hampa nak tengok, itulah teknik kita nak setting. Yang paling cun untuk motor saya yang saya dapat dengan berat saya 83 kilo, saya dapat lebih kurang 172 maksimum 9300 RPM. Saya dapat pada RPM 8800 RPM, saya dapat lebih kurang 164 km sejam. Okay, untuk hampa nak test motor hampa, ikut berat masing-masing. Cuma setting sprocket kena rajin. Tukar sampailah hampa dapat gear 5 hampa yang paling maksimum, dan itu adalah nilai maksimum yang hampa rasa ideal untuk hampa matikan gear 6. Maksudnya bila hampa matikan gear 6 turun pada 8500 RPM, hampa dah boleh cruise dengan sedap. Ada support angin boleh pergi lagi, tak ada support angin kita maintain takat tu, ataupun dia akan turun lebih kurang 5 km sejam atau 10 km sejam saja. Itu pun dah cukup baik untuk setting motor kita. Saya rasa setakat ni dulu perkongsian yang saya mungkin boleh kongsi dengan hampa secara mudah berkenaan dengan speed versus RPM ni. Sebab apa? Tujuan saya beritahu ni, saya tak mau kalau boleh kita setting motor kita, akhir sekali kita rosakkan enjin motor disebabkan oleh kerakusan kita nak dapatkan top speed yang mungkin kita tak, orang tahu apa, jarang-jarang nak guna. Tetapi bila kita sekali kita rembat, enjin kita teruk dan esok enjin kita mungkin boleh jadi masalah. Sebab yang kita nak adalah konsistensi. Maksudnya masa saya selalu beritahu pada semua orang, sebolehnya jangan terlalu kerap sangat kita main ratio ni, sebab bila satu masa kita punya ECU pun pening, kita punya motor pun tak boleh nak konsisten, dan motor kita mungkin akan susah nak dapat top speed. Sebaiknya kalau hampa dah dapat satu top speed yang terbaik,
tunggu start. Maksudnya kalau kita dah dapat 15 atau 16, maintain dulu biar running engine kita bagi konsisten. Maksudnya kita punya ECU pun trigger mapping elok dan kita punya engine pun jalan cantik. Bila dah lama engine kita dah start konsisten, kalau hampa tengok macam saya buat sekarang ni, saya tukar kepada exhaust standard pun motor saya gear 6 lagi sedap. Yang mana baru ni saya test, nanti saya share dengan hampa berapa GPS yang saya dapat. Saya pun terkejut. Kalau hampa tengok pada GPS tu, sebab meter saya ni rosak, jadi saya terpaksa pakai GPS. Nanti saya akan tunjukkan ke hampa dengan exhaust standard ni, dengan setting yang lain masih sama, saya dapat top speed yang lebih baik untuk saya punya motor ni, Alhamdulillah. Dan saya harapkan tip yang saya bagi ke hampa ni, untuk setting motor, janganlah hampa buat pengubahsuaian yang tak kena-mengena dengan cara yang betul untuk kita setting, sebab enjin dah cukup padu. Cuma apa yang perlu kita buat, macam saya tunjukkan dalam video sebelum ni, hampa hanya perlu tukar ringankan motor kita bagi agak-agak cantik masuk roadblock lepas. Yang tu cukup. Yang lainnya hampa hanya perlu check ataupun setting ikut macam saya kata tadi, gear 1, 2, 3, 4 itu bukan ukuran untuk kelajuan maksimum. Hampa hanya perlu konsisten untuk cantik. RPM hampa jalan pada RPM yang lebih rendah untuk masuk 1, 2, 3, 4. Masuk saja gear kelima tu adalah gear yang paling penting untuk hampa dapat kelajuan yang paling ideal untuk motor. Itu bukan kelajuan maksimum. Kalau hampa dapat gear 5, itu maksimum ideal untuk satu kelajuan yang hampa nak cruise atas highway. Selebihnya memang hampa akan dapat top speed yang lebih tinggi daripada tu. Kalau hampa gopoh ataupun gelojoh nak lagi tinggi, insya-Allah motor hampa tak akan boleh pergi ke mana. Sebab apa? Bila drop lagi dia punya sprocket ratio, dia akan turun. Hampa susah dah nak dapat top speed yang hampa nak. Okey, jadi maintain pada gear 5, top speed yang paling ideal, itulah top speednya. Maksudnya hampa katok gear 6, RPM boleh maintain, insya-Allah. Tak payahlah nak buru sampai nak pergi cari nak dapatkan lagi sampai RPM 9500 untuk gear 6, sebab tu hanya akan merosakkan enjin motor kita. Sebaiknya dapatkan top yang paling maksimum ideal pada RPM yang paling rendah yang kita boleh. Okey, saya rasa kongsian saya sampai takat ni dulu. Nanti kita akan bincang dengan lebih detail lagi pasal macam mana cara untuk kita buat motor ni supaya bergerak dengan lebih smooth. Yang mana saya kata tadi, saya tak mau nak kata motor ni paling laju, paling baik dan semua. Kita hanya nak dapatkan top speed yang ideal untuk kita, rasa sedap naik hari-hari, dan juga kita nak pastikan yang enjin motor kita ni sentiasa terjaga dengan baik dan tak ada masalah. Maksudnya pakai enjin standard ni nak pergi mana pun tak rasa risau. Sebab apa? Semua komponen kita tahu masih lagi dalam keadaan yang baik. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Watch Channel. Assalamualaikum.